Jadi tuan-tuan, tidak ada lagi persoalan sebenarnya bila kita bercakap soal kasih sayang daripada seorang ibu pada anak-anak, dan pastinya pada seorang anak kepada ibu. Jadi tepuk dada, tanya diri kita bagaimana seharusnya kita gerakkan usaha untuk mencintai orang yang lebih tua, cintai ibu dan bapa kita. Ustaz Farid, mungkin ada sesuatu lagi yang mungkin kita nak pastikan supaya kita sebagai anak-anak ni janganlah buat perkara yang, kalau boleh contoh kisah tadi tu, dapat jadi teladan dalam diri kita. Silakan Ustaz. Ya, bila istilah orang tua ni banyak songeh tuan-tuan, satu perkara yang menjadi alasan sebenarnya, itu saya sebutkan tadi dalam awal bicara, kesabaran tidak ada di dalam melayan kerenah ibu bapa. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut wala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan uff, maksudnya Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih perkataan lain? Dan kenapa pula perkataan itu tidak boleh diungkapkan kepada orang yang sudah bergelar, ya, sudah lanjut usianya? Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak menggambarkan, Al-Quran menggambarkan orang tua, dia sangat sensitif. Secara biologinya tuan-tuan, orang tua, dia sangat sensitif. Sebab itu Al-Quran menegah kita daripada mengatakan perkataan Kalau tak boleh, sepak terajang tak boleh, mak ni boring lah, bosan lah. Hari ini ibu bapa kita rasa kalau duduk rumah kita sempit rezeki kita tuan-tuan. Kita rasa susah sebab nak jaga dia, nak bagi dia makan, nak bagi dia minum. Kita rasa susah. Sedangkan kewujudan dia di rumah kita itu menambahkan lagi rezeki tuan-tuan. Turunnya hujan tuan-tuan kerana orang tua. Nabi SAW telah menyebut, Ya Allah, turunkanlah hujan kerana di kalangan kami ini ada orang-orang tua yang tak sanggup menanggung dahaga, Ya Allah. Orang tua menjadi sebab murah rezeki. Ini kalau nak bagi mak duit diungkit-ungkit, tak ada duit mak. Tak lama lagi kita akan raya. Tengok berapa ramai anak-anak boleh belikan pakaian baru untuk ibu bapa. Untuk isteri dibeli tuan-tuan. La ilaha illallah. Anak-anak beli berapa pasang. Mak bapak tanya tak tuan-tuan? Sampai satu tahap ulama kata doa kita tidak mustajab kalau tidak didoakan sekali untuk ibu bapa dalam doa tersebut tuan-tuan. Kita boleh beli macam-macam untuk kita, untuk anak isteri, tapi ibu yang beri kita makan minum, ibu yang mengajar kita menutup aurat, susah kita nak belikan dia kain sehelai. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bawa satu kisah tuan-tuan. Nabi SAW begitu banyak sebut bagaimana perlu menjaga kebajikan ibu, sedangkan baginda tidak sempat bermesra dengan ibu. Ibunya kembali kepada Allah ketika usia baginda 8 tahun. Tak sempat, tetapi Nabi gambarkan ibu itu dijaga, dipelihara, berikan makan minum. Jangan sampai kamu jadi anak derhaka. Kalau kamu jadi anak derhaka, azab yang akan turun ke atas kepala kamu sebanyak titisan air yang turun daripada langit. Sampai begitu Nabi SAW mengancam. Dalam satu majlis yang diberitahu, Nabi SAW sedang memberi peringatan, sedang menampaikan ayat Quran, sedang mentafsirkan ayat Quran. Dengan begitu semangat, tiba-tiba telah muncul seorang perempuan tuan-tuan di hadapan Nabi. Nabi meminta sahabat-sahabat memberi laluan kepada perempuan tersebut. Dan sahabat-sahabat bangun memberi ruang. Bila sampai saja perempuan itu, Nabi membuka jubah, Nabi dihamparkan untuk duduk tuan-tuan. Bagi perempuan tua itu duduk. Bila sahabat-sahabat tanya, siapa ini wahai Rasulullah? Inilah ibu susuan aku, Halimatun Sa'diyah. Bayangkan tuan-tuan, kalau ibu susuan dilayan demikian, kalau Aminah masih hidup, beruntungnya Aminah tuan-tuan. Dengan memiliki seorang anak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam pengurusi. Terima kasih Ustaz.